Satu tajuk baru dia kata bab ma jaa fi sifatin nar. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang sifat neraka. Ketahuilah saudaraku, neraka itu ialah tempat seksa dan tempat agak sengsara ke atas orang yang berdosa besar dan orang yang berdosa kecil. Neraka ni dosa besar, dosa kecil masuk sama je. Jangan kita hari ni dia kata tak apa, yang ni dosa kecil. Dah. Orang yang buat dosa, tak kira dosa besar, tak kira dosa kecil, tempat dia neraka. Sama aja. Terus kata ni tak apa, yang ni duduk baca apa itu ni, dia kata yang ni bukan dosa besar, yang ni dosa kecil. Dosa kecil pun tempat dia di neraka. Begitu. Sebagaimana syurga itu tempat nikmat bagi orang yang berbuat kebajikan dalam dunia. Syurga itu tempat nikmat. Tentang kalau tengok hadis Nabi SAW, Nabi pernah cerita dekat sahabat-sahabat dia. Nabi kata, "Husiba rajulun min qablikum." Telah dihisab seorang laki-laki daripada sebelum kamu, umat sebelum kamu. Ada satu orang laki-laki ini, dia telah dihisab di depan Allah Subhanahu wa taala. Lam yujad lahu minal khairi syai'un. Nabi kata bila hisab dia ni tak ada kebaikan sikit pun. Tak ada. Satu orang laki-laki, dia bukan umat aku. Nabi kata bukan umat Muhammad, dia umat Nabi dulu. Dia ni bila dia hisab depan Tuhan, lam yujad lahu minal khairi syai'un. Tidak ada pada dia kebaikan sikit pun, tak ada. Cek tengok dia punya rekod amalan yang malaikat rakib dan atid tulis ni, cek tengok tak ada kebaikan. Melainkan Nabi kata dia ni ada dua saja kat dia. Dua saja, hak lain apa pun tak ada. Apa dia yang dua tu? Yang pertama, dia ni suka bergui dengan orang. Dia suka bergui dengan orang. Dia jenis ramah. Jumpa orang ni, Assalamualaikum, sembang. Dia jenis orang macam tu. Jenis orang baik dengan orang. Orang suka kat dia. Kerana baiknya dia dengan orang. Itu satu kebaikan yang ada dalam diri dia. Yang kedua, Nabi SAW kata, dia ni satu orang yang musir. Musir maksudnya kaya. Senang, ada banyak kelapangan, duit ringgit banyak. Dan dia guna duit ringgit dia bagi hutang dekat orang-orang yang memerlukan. Dan dia suruh dia punya khadam yang tidur kutip hutang ni, dia suruh. Dia kata kalau hampa pergi jumpa orang yang hutang aku ni, dia dalam keadaan kesempitan dan kepayahan, tak boleh bayar hutang, lepas wang dia. Lain tak ada. Kebaikan lain tak ada. Lu nak cari semayang sunat ke zikir ke apa, tak ada. Dia ni tak ada. Dia ni cuma dua ni aja. Satu, dia dengar orang bagus. Dia tak kira siapa, dia dengar orang semua bagus. Yang kedua, dia orang senang, dia bagi orang pinjam duit dia. Kalau orang tak boleh nak bayar hutang, Masya Allah, halal bang. Kalau didapati orang yang berhutang tu sempit sungguh, memang tak boleh bayar, dia kata dekat ghilman, dia kata dalam hadis tu, wa ya'muru ghilmanahu, dan dia suruh orang-orang dia, khadam-khadam dia ni, kalau jumpa orang yang susah nak bayar hutang, lepas bang. Dia kata, aku kira halal bang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat di hari akhirat itu terhadap orang ni. Allah kata dekat malaikat dia ni telah buat kerja yang sepatutnya aku buat. Tuhan kata, melepaskan orang yang dalam kesusahan ni, Tuhan kata kerja aku. Tapi dia ni atas dunia dulu, dia boleh melepaskan kesusahan orang. Oleh kerana dia buat kerja yang sepatutnya aku buat, Tuhan kata dekat malaikat, lepas dia daripada dosa dia pada hari ini. Nabi SAW cerita dekat sahabat dia, dan hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini kebaikan. Ini yang dikatakan kebaikan. Kita kena tengok benda ni dalam skop agama. Buat kebaikan pada siapa saja, di sisi Allah dicatat sebagai kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam banyak ayat tentang perintah suruh buat kebaikan. Dia kata di sini, sebagaimana surga itu tempat nikmat orang yang buat kebajikan dalam dunia, maka pada hari kiamat keluar dia dengan dibawa oleh beberapa banyak malaikat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat. Pada hari itu mau mengambil pengajaran manusia bagi dirinya. Di hari kiamat itu, waji'a yawma idzin bi jahannam, dibawa datang. Tuhan kata neraka tu, Wa'mai tunjuk depan dia. Ni dia yang kata neraka. Allah tunjuk depan dia.
Bila buat main neraka tu, main depan dia tengok tu, cukup dah, tak payah siapa cerita apa, pengajaran penuh dalam diri dia. Tentu itu sebab orang kata kadang-kadang bercakap dengan tengok lebih membawa kesan. Kita cerita pasal neraka, tak usah pandai cerita macam mana lah, adalah kesan sikit. Tapi kalau Allah tunjuk kat kita sekali mindia neraka, Allahu Akbar, tengok lebih memberi kesan kepada kita daripada dengar orang cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari kiamat esok Tuhan kata waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat. Pada hari itu mau mengambil pengajaran manusia bagi dirinya, dan di mana lagi dapat pengajaran dan mau taubat pada hari itu kerana telah luput masa. Tapi hari itu bila dah neraka mai duk ada depan kita, menyesal tak boleh buat apa dah. Itu maksud dia. Bila dah neraka mai heret depan kita, maknanya sat lagi kita nak kena masuk. Masa tu tak usah menyesal. Masa tu tak usah kata tersilap. Masa tu tak usah duk kelupuk atas tanah menyesal nak patah balik nak buat, tak usah dah. Masa tu telah luput masa untuk bertaubat, untuk menyesal. Dan telah diterangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan neraka itu dibawa oleh 70,000 malaikat. 70,000 malaikat tarik neraka. Dia kata pada tiap-tiap tali pemimpin baginya, dia ada berapa banyak tali, tiap-tiap satu tali nak tarik neraka tu, satu tali 70,000 malaikat tarik. Dia nak bayangkan kepada kita besar yang kata neraka Tuhan ni besar. Makna kata takat nak bubuh semua manusia ni ada kosong banyak lagi. Satu tali 70,000 malaikat tarik tali dah. Seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimam 70,000 malak yajurrunaha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan dengan neraka jahanam pada hari kiamat ada baginya 70,000 tali memimpinnya. Itu dia. Neraka tu hadut tarik dia ada 70,000 tali. Tali tu ada 70,000. Serta tiap-tiap satu tali itu 70,000 malaikat menghela atas dia. Tali tengok. Tali ada heret tu saja 70,000 tali. Tuan-tuan tengok orang besar-besar mati. Yang di Pertuan Agong mati hari tu berapa tali dia ada tarik. Tali macam tu. Di hari akhirat esok neraka ditarik dengan 70,000 tali. Tiap-tiap satu tali 70,000 malaikat dia heret dia. Besar neraka ni. Pasal apa? Pasal nak isi orang umat yang besar. Nak masuk dalam dia. Baik masalah. Dia kata neraka boleh bertutur, boleh bercakap dengan lidah. Neraka pula dah boleh bercakap pula pada hari kiamat itu. Sesungguhnya telah datang khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya neraka ni boleh bertutur kerana ada cawang daripadanya. Neraka ni Tuhan buat cawang-cawang, maksud dia ada tengkok pula ni. Neraka ni dia di apa dalam bahasa sajak ni dia kata unsur-unsur personifikasi. Dia kata unsur-unsur dia mempesankan benda tu. Daun nyior melambai-lambai, dia kata unsur personifikasi. Kan? Lambai ni kerja manusia, pesan manusia yang duk lambai orang. Dia kata daun nyior melambai-lambai. Ombak mengganit pantai. Bukan nak ajak saja malam ni kan. Jadi nak ajak kata Allah Subhanahu wa taala ni nak gambarkan kepada kita neraka ni, yang kata neraka ni dia bukan manusia, tapi neraka ni dia boleh bercakap. Pasal apa neraka ni boleh bercakap? Pasal Allah keluar satu tengkok daripada neraka dan di tengkok tu ada mulut boleh duk cakap. Dia nak abang yang tu. Begitu. Yang cukup padanya 2 biji mata dan ada telinga dan ada lidah. Neraka tu ada keluar mai satu tengkok, pada tengkok tu ada muka, ada biji mata, ada telinga, ada mulut. Begitu. Maka bertutur ia pada hari kiamat. Tuan-tuan, kita bukan duk baca kitab 1001 malam. Ni kita duk baca kitab hadis. Ada orang tuan-tuan, ada orang bila baca macam ni dia bergolek kepala. Dia bergolek kepala takut, dia golek kepala dia kata,
Kabut, dia kata. Dia tak percaya, tuan-tuan. Dia tak percaya. Tak percaya sesuatu yang malang bagi dia. Itu dia. Tak percaya itu sesuatu yang malang bagi dia. Sebab kita sedang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih benar cakap dia daripada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik, dia kata maka bertutur neraka pada hari kiamat. Seperti yang tersebut demikian, dia adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dia bukan cerita saja, dia buat main hadis dekat kita nak bagi kuat cerita dia. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju unuqun minan nar yawm al-qiyamah laha 'aynani tubsiran wa udhunani tasma'an wa lisanun yantiq. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, banyak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar satu cawang unuk ni dalam bahasa Arab maksud dia tengkok. Unuk, ainun qaf, unuk makna dia tengkok. Telah keluar satu tengkok, satu cawang daripada neraka pada hari kiamat. Hari kiamat esok neraka nanti terbit mai satu tengkok. Ada baginya 2 biji mata yang boleh melihat. Neraka ni ada mata, 2 mata dia boleh tengok siapa dia yang duduk dalam perut dia. Dia boleh tengok. Dan ada bagi dia 2 telinga yang boleh mendengar. Dia ada telinga, dia boleh dengar macam mana ahli neraka hak duduk dalam dia duduk menjerit, duduk melolong, dia boleh dengar semua. Begitu. Dan ada bagi dia lidah yang boleh bertutur ia. Allah bagi dekat dia satu lidah, mulut boleh dia bercakap pula. Wa yaqulu, dan bercakap yang dikatakan neraka ni, dan bercakap neraka ni. Inni wukiltu bi thalatha bi kulli jabbarin 'anid wa bi kulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil mutawwirin. Berkata neraka, sesungguhnya aku telah disuruh dan diserahkan dan dikeras akan aku dengan memberi azab yang pedih ke atas 3 macam manusia. Neraka kata begitu. Dia kata aku telah diamanahkan, aku telah disuruh, aku telah dipaksa, tak mau aku kena azab 3 golongan manusia. Neraka kata. Pertamanya dengan tiap-tiap orang yang melampau, sombong, bengih, suka derhaka, lagi degil, keras kepala, tidak terima pengajaran dan tidak terima pengajaran. Ini golongan pertama yang aku akan azab. Jenis orang yang bodoh sombong, itu maksud dia. Likulli jabbarin 'anid. Jabbar maksudnya sombong. Jabbar nama Tuhan tu. Kalau kita buh nama anak tak boleh buh nama Jabbar, kena bubuh Abdul Jabbar. Jabbar maksudnya dia hebat, sombong, besar, begitu. Itu sifat Allah. Manusia tidak boleh ada sifat tu. Tiba-tiba dia ni masa duduk atas dunia dulu, dia ni Jabbar, sombong, angkuh, bongkok, takabur dia ni. Ini orang yang akan kena azab dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah dia ni Jabbar. Dalam hadis tu kata anid. Anid ni degil yang tak boleh diberi nasihat. Itu anid. Di antara Jabbar dengan anid teruk lagi. Jabbar ni sombong, gempak makan juga. Tapi anid ni, saya kata apa? Orang kata sifat inat yang ada dalam diri dia. Inat. Maksudnya tak siapa kata apa? Tak dengar. Dia kata yang tu, dia kata yang ni. Dia jenis anid. Dia kata dia tak mau dekat Islam, dia tak mau. Dia kata dia benci dengan Quran, dia benci. Jenis anid. Orang hak jenis Jabbar, hak jenis anid, ini golongan pertama neraka kata aku akan azab dia itu. Dan yang keduanya, dengan tiap-tiap orang yang menyeru serta Allah Tuhan lain. Ini orang yang buat kerja syirik. Ini orang yang buat kerja syirik. Dia syirik Allah Subhanahu wa taala dengan apa cara sekalipun, dia akan diazab oleh neraka Allah. Dan golongan ketiga, orang-orang yang jadi tukang gambar dan juga patung-patungan. Ini orang yang kerja dolokit. Musawwir, yang ni kita terang banyak kali lah. Dalam banyak kuliah dah kita dah terang tentang musawwir. Musawwir ni orang yang kerja lokih potret orang, dia dipanggil musawwir. Lokih muka orang pakai cat lokih. Dan musawwir juga adalah orang yang menjadi tukang buat pahat.
masa duduk atas dunia dulu, dia ni jabbar, sombong, angkuh, bongkok, takabur dia ni. Orang yang akan kena azab dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah dia ni jabbar. Dalam hadis tu kata anid. Anid ni degil yang tak boleh diberi nasihat. Itu anid. Di antara jabbar dengan anid teruk lagi. Jabbar ni sombong, gempak makan juga. Tapi anid ni, Tuan kata apa? Orang kata sifat inat yang ada dalam diri dia. Inat. Maksud dia tak tahu siapa kata apa. Tak dengar. Dia kata yang tu, dia kata yang ni. Dia jenis anid. Dia kata dia tak mau dekat Islam, dia tak mau. Dia kata dia benci dengan Quran, dia benci. Jenis anid. Orang hak jenis jabbar, hak jenis anid, ini golongan pertama neraka kata aku akan azab dia itu. Dan yang keduanya, dengan tiap-tiap orang yang menyeru serta Allah Tuhan lain. Ini orang yang buat kerja syirik. Ini orang yang buat kerja syirik. Dia syirik Allah Subhanahu wa taala dengan apa cara sekalipun, dia akan diazab oleh neraka Allah. Dan golongan ketiga, orang-orang yang jadi tukang gambar dan juga patung-patungan. Ini orang yang kerja dolokit. Musawwir, yang ni kita terang banyak kali lah. Dalam banyak kuliah dah kita dah terang tentang musawwir. Musawwir ni orang yang kerja lokis potret orang, dia dipanggil musawwir. Lokis muka orang pakai cat lokis. Dan musawwir juga adalah orang yang menjadi tukang. Dia tu jadi benda menyawa. Dia ambil kayu, dia pahat jadi gajah sekong. Dia ambil kayu, dia ambil ni pahat buat bagi jadi kuda sekong dan sebagainya. Ataupun dia buat dengan apa-apa benda lain, guna plastik ke apa ke guna, dia buat dia jadi rupa objek benda bernyawa. Perbahasan tentang ni dia ada satu bab pula. Bawa main pula hadis-hadis sahih Nabi SAW kata di hari akhirat itu Allah akan kata dekat golongan musawwir ni, Allah kata tiupkan roh ke dalam benda yang kamu buat ni. Kegagalan kamu untuk bagi roh dekat objek yang kamu buat ni menyebabkan kamu kena neraka. Salah kerana dia cuba nak meniru ciptaan Tuhan. Salah perbuatan itu. Dia tanya banyak lah. Dia tanya pula tu macam mana, dan kalau dia mengaji bidang tu, dia tanya lah benda tu tak boleh, habis mengaji buat apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini musawwir. Maka tak boleh. Orang-orang yang jadi musawwir semasa di atas dunia, neraka kata ini golongan yang aku akan azab dia di hari akhirat itu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dan kata dia lagi bermula ini hadis hasan lagi gharib, lagi sahih. Dan ada riwayat hadis yang panjang di dalam At-Targhib wa Tarhib. Ini adalah satu kitab At-Targhib wa Tarhib. Ada satu hadis lain. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi faratin yaj'alu kullu khutwatin minhu aqsa basari. Fasara wa sara ma'ahu Jibril alaihi salam ila an qala thumma ata ala wadin fasami'a sautan munkira faqala ya Jibril ma hadha saut. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada dia seekor burak. Burak, jangan baca berak, barak alif qaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada Nabi seekor faras. Bahasa tadi dia kata faras. Faras ni makna dia kuda. Kuda yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah burak. Kata dia satu hari dibawa mai kepada Nabi seekor burak yang Nabi naik masa peristiwa Isra' Mi'raj dulu ni. Bawa mai burak kepada Nabi, iaitu seperti rupa kuda, dia kata. Seperti kuda yang jadi tiap-tiap satu langkah daripada perjalanannya satu jana mata memandang. Ni yang kata burak ini satu kenderaan yang sampai hari ini teknologi manusia tak boleh nak mencapai tahap kelajuan burak. Tuhan buat dah dulu ni. Sekali dia kenyuih ni hilang daripada pandangan mata. Sesaujana mata memandang, ruyuk ni nampak tinggal titik lepas tu hilang. Sekali kenyuih aja dibawa mai kepada Nabi kenderaan ni, kenderaan yang bernama burak ini. Maka naik Nabi SAW akan burak itu dan berjalan malam dia. Nabi naik burak ni dan berjalan bersama dengan burak ini. Dan berjalan malam sertanya Jibril alaihi salam. Yang escort Nabi ialah Jibril alaihi salam.
Begitu. Jibril ikut Nabi, jadi pengiring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai berkata Abu Hurairah pada hadisnya. Abu Hurairah bercerita hadis ni, kemudian Abu Hurairah kata, dia kata kemudian datang Nabi di dalam perjalanannya itu pada satu tanah lembah yang luas. Nabi naik burak, Jibril ikut Nabi. Sampai di satu tempat yang dikatakan wadi. Wadi masuk kawasan lembah. Lalu didengar oleh Nabi suara yang sangat keras. Nabi duduk situ dengar bunyi suara dekat. Bunyi dekat macam tu. Maka bertanya Nabi, hai Jibril, apa ini suara yang sangat hujur ini? Nabi dengar bunyi bunyi gerum. Nabi tanya Jibril, ya Jibril, bunyi apa ni? Ma hadha saut? Bunyi apa? Suara apa ni aku dengar ni? Qala hadha sautu jahannam. Taqul ya Rabbi i'tini bi ahli wa bima wa'adatani faqad kathurat salasili wa aghlali wa sa'iri wa hamimi wa ghassaqi wa ghislini wa qad ba'uda wa qad ba'uda qa'ri wa ishtadda harri i'tini bima wa'adatani. Begitu. Maka jawab Jibril alaihi salam, dia kata itu adalah suara neraka jahannam. Waktu Nabi naik burak dengan Jibril, singgah tak berehat dekat satu kawasan wadi, satu kawasan lembah, tengah duduk berehat tu bunyi kata tak tahu apa benda. Nabi terkejut. Nabi kata dekat Jibril, ma hadha saut, ni bunyi suara apa ni? Jibril jawab dekat Nabi, dia kata hadha sautu jahannam, ni bunyi suara neraka jahannam. Dia kata, berkata ya Tuhanku. Jibril kata tu suara neraka. Neraka dia bercakap dengan Tuhan. Neraka kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, datangkan pada aku dengan isiku. Neraka ni dah ada dah lah ni. Dah ada dah. Neraka dah ada dah lah ni. Dan neraka ni sentiasa duk minta dekat Tuhan. Duk minta, wahai Tuhan, ya Rabbi i'ti bima sa'iduni. Wahai Tuhanku, buat mai dekat aku orang-orang yang kamu janji nak masuk dalam aku ni. Duk minta dah lah, duk minta dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang boleh bayang anda. Neraka ada dah, yang tu satu bab. Bukan setakat ada. Tiap-tiap hari duk minta dekat Tuhan. Duk minta supaya Tuhan penuhkan isi kandungan dia. Ya Rabbi i'tini. Wahai Tuhanku, wa'mai dekat aku bi ahli. Semua orang kata nak masuk dalam aku ni. Wa bima wa'adatani. Wa'mai dekat aku ni. Orang-orang yang sudah dijanjikan nak masuk dalam aku ni. Dan sempurnakanlah dengan segala barang yang engkau janji kepada aku. Maka sesungguhnya telah banyak rantai dan belenggu aku. Dia kata. Ni, tuan-tuan tengok dalam bahasa hadis tadi. Dia kata, faqad kathurat salasili wa aghlali. Sesungguhnya ni, segala rantai, segala belenggu, segala apa nak ikat orang masuk neraka ni, duk tunggu dah, tak sabar-sabar dah nak berkat orang yang masuk ni. Oh, tuan-tuan, keadaan dia begitu. Dan kepanasanku dan ayak panas aku dan barang yang menggugur kulit badan ahli neraka yang ada pada aku, semua dah ready dah. Ni duk panas dah ni, neraka ni duk meluap-luap dah, panas ni duk tunggu nak bagi rentung orang je. Neraka Allah Subhanahu wa taala di dalam dia ni penuh dah dengan hamim. Hamim ni dalam hadis Nabi kata dia adalah leburan tembaga cayang. Ambil barang-barang tembaga tu, lebok bagi jadi cayang. Cayang mendidih macam mana dodol tu. Dia melembur, puk pecah, melembur, puk pecah. Tengah duduk mendidih tu, ambil jurus atas kepala orang. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bila dia nak azab manusia, tak ada siapa dah boleh tahan dia. Tak ada siapa dah. Kalau Allah nak azab orang tu, tak ada siapa boleh tahan dia. Maka lebih baik daripada awal-awal, jangan dedah diri kita pada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi SAW bagi tahu dekat kita. Dia kata cukup dah, kami dah ready dah. Neraka kata kami dah sedia dah dengan rantai, dengan belenggu, wa sa'iri, dan juga dah sedia dengan kepanasan yang cukup dah, wa hamimi, dan cukup dah dengan leburan tembaga cayang anak juga atas kepala ni, wa ghassaqi, dan semua ni, semua dah siap dah, dan barang yang menggugurkan kulit badan ahli neraka yang ada pada aku. Kena ni, luruh habis.
Dalam Quran Tuhan kata yushiru bihi ma fi butunihim wal julud lahum maqami'u min hadid. Tuhan kata ni yang kata neraka ni bila dia jurus luruh berguguran jatuh ni, segala kulit dan isi daging manusia dan perut dia jatuh habis. Apa yang ada dalam perut semua luruh habis bila masuk benda tu. Yang kata hamim ni masuk dia dalam rangkum yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Luruh segala benda yang ada dalam perut, luruh segala kulit-kulit. Lahum maqami'u min hadid, dan bagi mereka ini cemeti yang dibuat daripada besi duk balun atas belakang. Ini semua ayat Quran menceritakan tentang bahayanya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tukang mandikan dengan air panas itu, dia kata semua siap lah. Orang nak kerja jurus hamim atas kepala orang ni pun dah duk ready dah, tunggu orang masuk aja untuk nak jalan kerja ni. Dan sesungguhnya telah menjadi di dalam sangat-sangat patak tu, dan sesungguhnya telah menjadi dalam sangat-sangat patak tu. Maksudnya dasar neraka ni cukup dalam, dia kata. Neraka Tuhan tu daripada atas ke bawah ni dalam dia tu cukup dalam, dia kata. Dan bersangatan panasku, dan datanglah dengan barang yang telah engkau janjikan. Aku minta lagi dekat Tuhan, ya Allah, wa'mai cepat-cepat orang nak masuk neraka ni, aku dah tak boleh sabar dah nak ganyang mereka ni semua. Begitu. Sambung hadis tu dia kata qala laka kullu musyrikin wa musyrikatin wa khabithin wa khabithatin wa kullu jabbarin la yu'minu bi yaumil hisab. Qalat qad raditu. Firman Tuhan, aku tentukan bagimu pada mengazabnya tiap-tiap laki-laki yang kafir dan perempuan yang kafir. Tuhan terus jawab bila neraka duk minta ahli dia, Tuhan jawab. Tuhan kata hangga dah bimbang, orang hak nak masuk ni dah ada dah. Tuhan kata laki-laki kafir, perempuan kafir. Dan laki-laki yang bodoh nafsunya dan bodoh amalnya akan masuk. Dan perempuan yang bodoh amalnya dan bodoh nafsunya akan masuk. Dan tiap-tiap laki-laki yang busuk hati, lagi perengah, tiada percayakan hari hisab, semuanya akan masuk ke dalam kamu. Dan kata neraka, sesungguhnya redha aku dengan itu. Meriwayatkan hadis ini oleh Al-Bazzar, dia kata.